Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan soalan-soalan dalam latihkan diri 1.1C ya. Okey, soalan 1. Dia suruh tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ni bagi setiap yang berikut. So ini adalah simbol berkadaran ya. Okey, secara berkadaran. Untuk soalan 1A ini sangat senang. Kalau berubah secara langsung dia sangat senang. You all hanya perlu letak semuanya dekat atas. Okay, apa maksudnya? Tidak ada bentuk pecahan, dia berada dekat atas saja. Okay, so untuk soalan 1A, dia kata S berubah secara langsung dengan T dan W. Dia berubah secara langsung dengan kedua-dua T dan W. So maksudnya S itu berkadar langsung dengan T dan W. So inilah jawapan. Kamu sangat senang kan? Okay, soalan B. Soalan B dia kata V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. So directly kita akan buat V berkadar secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. Dan itu maksudnya darab lah, you all darab saja. Okay. Soalan C, A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. Kuasa 3B maksudnya B kuasa 3 dan punca kuasa 2C. Punca kuasa 2 bagi C maksudnya C itu punca kuasa 2 lah. So that means berubah secara langsung dengan B kuasa 3 dan punca kuasa 2 C. So tulis macam tu saja sudah okey. Okay, itu untuk soalan C. Soalan D, luas permukaan melengkung. Siapa luas permukaan melengkung? L. L dekat sini. Sebuah silinder berubah secara langsung dengan jari tapak. So jari tapak adalah J dan tingginya adalah H. Okay, ini hanyalah sekadar ayat. Kalau kita tengok sebenarnya dia kata L berubah secara langsung dengan J dan H. Okay, so maksudnya kita akan tulis L berubah secara langsung dengan J dan H. Settle. Okay, so itu untuk jawapan soalan 1. Cuba tengok soalan 2. Okay, soalan 2. Hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Untuk soalan A, seperti yang cikgu pernah ajar sebelum ni, kita buat dalam bentuk berkadaran ni. Okay, dia kata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. So directly you buat dulu macam ni. Lepas tu baru kita buat dalam bentuk persamaan. Ingat lagi tak? Kalau dalam bentuk persamaan, ingat yang tanda simbol ni dia akan berubah menjadi sama dengan K. Okay, dia akan berubah menjadi sama dengan K. So K, yang ni kita tulis saja Q kuasa 3, R kuasa 1/3. Dekat sini dia dah bagi P sama dengan 5.184, Q sama dengan 1.2, R sama dengan 216. Ya, kita rujuk apa yang diberi dalam soalan lah. Jadi kita just ganti saja masuk dalam sini. Okay, dalam P, dalam Q, dalam R. Ganti saja masuk kat situ. Maksudnya, okay, cikgu letak 5.184 sama dengan K, kita tak tahu, letak K sajalah. Q kita tahu 1.2, dia ada kuasa 3 dekat sini, letak kuasa 3. R adalah 216, kuasanya 1/3. Okay, ingat, kuasa 1/3 ni sebenarnya dia macam ni. Kalau diberi A kuasa 1/3, ni sebenarnya adalah punca kuasa 3. Okay, ya, punca kuasa 3. Ingat ya. So this is the tips lah actually. Okay, ini adalah tips. Alright. Ini mention tentang yang ni Okay, so kita kira saja guna kalkulator. Kita tekan 5.184. Kita tekan alpha sama dengan, tanda sama dengan K tu kita ubah menjadi X, jadi alpha X. Oh, kenapa ada tanda tu? Okay, alpha X. Okay, lepas tu buka kurungan 1.2, tutup kurungan. Kuasa 3 ni kuasa 3 warna orange, so shift kuasa 3. Buka kurungan lagi 216, tutup kurungan kuasa 1/3. So kita letak ni ada kuasa, kita tekan yang ni. Lepas tu kita tekan 1/3, 1/3. Okay, so kita akan dapat K itu sama dengan 0.5. So directly kamu akan dapat K sama dengan 0.5. Okay, boleh saja kalau you nak letak K sama dengan 0.5, tak ada masalah. Ini sama juga maksudnya. Okay, itu untuk soalan A. Soalan B, dia kata apa?
P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2R. Okey, kuasa 2R ni maksudnya S kuasa 2 lah. Kuasa 2S. Jadi maksudnya S kuasa 2. Okey, so P berubah secara langsung dengan Q, R dan S kuasa 2. Okey, dia bentuk macam ni lah. So, diberi dekat situ P sama dengan 1/3, Q sama dengan 1/5. Kita tengok dalam soalan ya. Dan R sama dengan diberi P sama dengan 1/3 apabila Q sama dengan 1/5 dan R sama dengan 3/2 apabila gengnya adalah S 1/3. So, kita kena cari nilai K. Okey, jadi maksudnya kita buat dia macam ni. Dalam bentuk persamaan, kita tahu bahawa alpha ni adalah sama dengan K kan. Okey, Q, R, S kuasa 2. So, kita ganti semua nilai ni. Okey, P adalah 1/3. Okey, kita tak tahu. Q adalah 1/5. 1/5. Okey. Q adalah 1/5. Okey. Cek balik. R ialah 3/2. S adalah 1/3. Ada kuasa 2. So, kita tekan saja kalkulator macam tadi. Okey. 1/3. Alpha sama dengan, lepas tu kita tukar K tu menjadi X, jadi alpha X, buka kurungan 1/5, tutup kurungan, buka kurungan lagi 3/2, tutup kurungan, buka kurungan lagi 1/3. Kalau kita terus tutup kurungan macam ni, dia akan berada kat bawah. Jadi kita kena tukar bawa pergi sebelah tepi dulu, baru kita tutup. Dan kuasa 2. So, kita akan dapat X sama dengan 10. Tapi jangan tulis X ya, hati-hati, sebab ini kita tukar menjadi X saja tadi. So, that means yang sebenar adalah K. K sama dengan 10. Boleh? Okey, settle untuk soalan nombor 2. Sekarang kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Diberi Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Okey, so kita tengok dulu Y sama dengan 6, X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika, okey, dia ada dua case. So, kita take note, ini adalah nilai yang diberi dalam soalan. Dan kita cuba cari apakah ungkapan Y dalam sebutan X dan Z ini. Okey, jika untuk soalan A, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Okey, so kita tukar saja dalam bentuk K, X, Z. Okey, ingat alpha ni adalah sama dengan K. Okey, kita ganti nilai Y, X, Z. Y adalah 6. K tak tahu, punca kuasa X adalah 0.64, Z ialah 5. Okey, guna saja kalkulator. Okey, 6 alpha sama dengan alpha X ya, punca kuasa 2 0.64. Okey, lepas tu sebab ini ada kurungan kan, so kita buat kurungan. Tak keluar dulu, buka kurungan dan dengan 5. So kita akan dapat jawapan X sama dengan 1.5. Kita tak tulis X sama dengan 1.5, kita tulis K. Okey, so kita tulis K sama dengan 1.5. Jangan lupa ya. Okey. Okey, jadi dah dapat K 1.5, kita masukkan dalam persamaan yang kita cari dalam bentuk arm tadi ni. This one. Ni bentuk arm ni tadi. Jadi kita kasih masuk dalam tu. Dan kita akan dapat Y sama dengan 1.5 punca kuasa 2X Z. Okey. Boleh tak kita tukar tempat ni? Boleh, takut kita keliru kan, nanti punca kuasa 2 ni dia akan jadi panjang pula ke belakang. Jadi boleh. Sebab dia masih dalam bilik yang sama dan dia masih dalam bentuk darab. So, kita boleh letak 1.5 Z punca kuasa 2X. Dua-dua boleh diterima. Okey. Itu untuk soalan A. Kita tengok soalan B. Apabila Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Kuasa 2Z ni adalah Z kuasa 2 lah.
Okay, so Y berubah secara langsung dengan X dan Z kuasa 2. Kita tukar dalam bentuk sama dengan K, X, Z kuasa 2. Sangat senang benda ni. You just ingat alpha tu adalah sama dengan K saja. Dan you guna semua nilai dekat sini, masuk kat sini untuk dapatkan nilai K. Ya, tadi kita dah masukkan dalam sini. Alright. Jadi apa persamaannya nanti? Kita akan guna persamaan yang ni, yang mana K nya sudah kita temui. Alright, kita ganti dahulu. Apa Y? Y adalah 6. K tak tahu. X adalah 0.64. Jadi kita buat kurungan. Z adalah 5. 5. Jadi maksudnya ke sini kuasa 2. Ni 5 ya. Sorry. Nampak macam bentuk 8. Okay, so kita kira saja macam tadi. 6 alpha sama dengan K tu adalah alpha X. Buka kurungan 0.64. Tutup kurungan. Buka kurungan lagi 5. Tutup kurungan kuasa 2. So kita akan dapat 0.375. Boleh tak kita tulis sebagai 0.375? Kita boleh tukar ni dalam bentuk pecahan. Kalau kalkulator yang lama dia kena tekan shift ABC dekat sini, tapi kalau kalkulator jenis macam cikgu ni kita tekan saja SD. So kita akan dapat 3/8. Okay, ini lebih mudah lah untuk ditulis. So apakah Y dalam sebutan X dan Z? Jadi maksudnya kita akan ganti balik ke dalam sini. This one is nilai K tu ya. Ke dalam sini ya, untuk dapatkan persamaan tu. Y sama dengan what is K? K is 3/8 X Z square. So this is your answer for question B. So far so good. Cikgu harap you all boleh faham ya dengan kaedah yang cikgu ajar di sini. Okay, so itu sahaja untuk kamu hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.